Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nadia Kasrina binti Maridan, nombor matrik AA191912. Jadi hari ini saya akan menerangkan mengenai pendahuluan projek kumpulan kami. Pertama sekali, analisis struktur ini merupakan kesan sesuatu beban kepada yang menyebabkan perubahan fizikal kepada sesuatu struktur itu, seperti berlakunya deflection ataupun perubahan struktur yang lain. Jadi oleh yang demikian, projek bridge ini dijalankan adalah bertujuan untuk menguji kebolehan pelajar dalam mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam analisis struktur ini, iaitu seperti menggunakan kaedah yang mana yang sesuai untuk mencari deflection ini. Contoh kaedah yang sesuai adalah joint method, inspection method ataupun bisection method yang boleh kita gunakan sebagai salah satu langkah dalam mencari deflection kepada projek ini, iaitu jambatan. Di samping itu, projek ini juga membantu dalam meningkatkan kebolehan pelajar dalam mereka bentuk sesuatu struktur, iaitu dalam projek ini iaitu jambatan, di samping mementingkan kestabilan sesuatu jambatan tersebut. Jadi, apa yang dapat saya simpulkan dalam pendahuluan ini, projek ini membantu dalam menambahkan kefahaman pelajar terhadap apa yang telah dipelajari sepanjang mempelajari analisis struktur ini. Assalamualaikum and hi, nama saya Nisa Syamila binti Ruslan. Nombor matrik saya adalah AA192169. Berdasarkan projek ini, saya dikehendaki untuk menerangkan tentang struktur specification, yang mana pada jambatan yang kami gunakan di dalam step pro maupun link pro ini terdapat dua jenis support, yang mana support pada bahagian pertama ialah push support dan pada bahagian kedua ialah roller support. Pada jambatan ini terdapat tiga bahagian pandangan, iaitu pandangan hadapan, pandangan belakang dan pandangan sisi. Kami telah memilih stil pada jambatan tersebut kerana ia mempunyai sifat yang sangat kuat dan sangat kukuh untuk menyokong beban pada jambatan tersebut. Beban yang boleh menyokong jambatan tersebut ialah sebanyak 2000 kg. Kami telah membukakan 2000 kg itu kepada kilonewton dan nilainya ialah 19.61 kilonewton. Pada jambatan sisinya terdapat rasuk, iaitu rasuk yang keadaannya jenis mendatar ataupun menegak. Yang jenis mendatar, ia akan menyokong pada penghujungnya oleh unit struktur dan akan menyokong hanya secara sederhana, iaitu dan kemudiannya ialah rasuk sejenis menegak, yang mana ianya akan menjadi licin dan juga dia akan melentur pada rasuk tersebut yang dipindahkan kepada panjangnya oleh struktur kedua-dua sisi tersebut. Untuk membina struktur jambatan pada step pro maupun link pro, sudah semestinya kami memerlukan dimension yang betul untuk kami rujuk struktur jambatan tersebut, iaitu tinggi, panjang dan lebar. Tinggi bagi struktur jambatan tersebut ialah 10,000 mm dan apabila kami tukarkan kepada meter, ini didapati ialah 10 meter. Dan seterusnya, tinggi dan lebar bagi struktur jambatan tersebut ialah 2,000 mm. Dan apabila kami tukarkan kepada meter, kami mendapati ialah sebanyak 2 meter. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Zamri. Saya daripada section 2 dan bernama matrik AA190564. Dan bahagian saya adalah saya akan membincangkan mengenai pengiraan terhadap bridge. So, first kali kami akan menentukan daya UDL yang terdapat, daya UDL sebanyak 2000 kg yang terdapat pada sepanjang jambatan itu. So kami mendapat dan tukar kepada nilai kilonewton, kami dapat 98.1 UDL. So dia daripada nilai UDL, kami perlu menentukan UDL tersebut, kami perlu menukarkan UDL tersebut, nilai UDL tersebut kepada point load. So kami dapat pada titik A 98.1, titik B 19.62, titik C 29.3, titik D 39.24 dan titik E dan D sama 39.24, F 29.43,
titik G 19.62 dan titik terakhir titik H kami dapat 9.81. So seterusnya kami menentukan nilai pada support. So kami ada dua support. Support yang pertama di sebelah kiri iaitu support bentuk pin, dan support di sebelah kanan adalah support roller. So nilai support pada support pin dan support G adalah sama pada paksi Y dan mempunyai arah yang sama, iaitu arah atas, dan nilai dia 98.1 kN. Dan seterusnya pada nilai X pada paksi X, iaitu pada support pin, nilai X kami mendapat kosong kerana tiada daya yang berarahkan X. So seterusnya kami menentukan determinacy of thrust dengan menggunakan formula M tambah R sama dengan 2J. So member kami ada 26 members, 3 reaction dan 13 join. So kami buat pengiraan dan dapat kami punya thrust adalah statically determinate. Dan seterusnya kami gunakan dua kaedah untuk menentukan internal force atau exhaust force dalam LinPro, menggunakan LinPro software dan juga manual calculation. Okay. So LinPro software kami mendapat sedikit perbezaan antara penggunaan software dan juga penggunaan manual. So sebagai contoh di sini, nilai di software mendapat di member ni, di beam ini mendapat 0.6 dan kami mendapat 0 force di sini. So antara beza lah, dan perbezaan yang tidaklah ketara. Okey. Dan itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli Najmi bin Muhammad Nur, nombor metrik AA190473. Jadi kali ini saya akan membincangkan mengenai recommendation ataupun cadangan mengenai projek bridge ataupun jambatan. Jadi yang pertamanya, rekomendasi yang pertama iaitu beam ataupun dikenal sebagai rasuk. Rasuk ini dibina daripada konkrit bertulang. Kerana konkrit bertulang ini daripada pembentukan pelbagai sifat konkrit dan keluli. Okay. Jadi gabungan ini boleh menghasilkan daya untuk menahan mampatan dan tegangan daripada yang dikenakan ke atas jambatan tersebut. Yang kedua adalah jambatan. Yang kedua adalah panjang. Panjang jambatan biasanya diukur ataupun bergantung kepada kesesuaian tempat itu sendiri. Jadi walau bagaimanapun panjang jambatan yang dijadakan kepada kami adalah sepanjang 10 meter sahaja. Jadi yang seterusnya adalah kolom. Sendi rasuk kolom juga merupakan sesuatu unsur-unsur yang sangat penting dalam konkrit bertulang ini. Jadi kolom yang disuruhkan adalah jenis T-shape kerana mempunyai kekuatan yang tinggi dan prestasi yang baik. Kolom ini juga boleh digunakan pada bahagian luar bangunan. Yang keempat adalah pengguhan. Jadi pengguhan ini masuk iaitu untuk menambahkan kapasiti beban yang boleh ditampung oleh jambatan dengan menambahkan lagi bahan ke atas jambatan tersebut. Secara kesimpulannya, projek ini banyak membantu dalam pemahaman pelajar tentang apa yang telah dipelajari sebelum ini dalam analisis struktur. Secara tidak langsung juga pelajar dapat membina ataupun menghasilkan sebuah reka bentuk struktur jambatan yang baik. Dan yang paling penting dalam struktur reka bentuk jambatan ini adalah kestabilan. Jadi untuk membentuk jambatan yang stabil dan mampu menampung beban,
terdapat 3 faktor utama yang perlu dijaga. Yang pertamanya adalah member, yang kedua reaction support, dan yang ketiga adalah joins. Akhir sekali, pelajar juga dapat, dalam projek ini pelajar dapat membuat pembandingan sendiri antara pengiraan manual dan pengiraan perisian antara Lean Pro dan Stripe Pro dengan lebih mendalam dan lebih detail lagi. Hal ini juga memberikan sedikit sebanyak faedah kepada, terutamanya kepada pelajar UTSM sendiri, kerana dapat mengetahui dan menguasai penggunaan software Stripe Pro ini, terutamanya untuk digunakan pada masa akan datang dan seperti di tempat kerja ataupun di latihan industri. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.